Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubair bin Mat Isa selaku guru utama dalam Persatuan Seni Silat Pusaka 7 Negeri Perlis dan selaku yang dipertua Silat Seni Pusaka 7 Negeri Perlis. Umur saya lebih kurang 56 tahun dan tubuhan Silat Seni Pusaka 7 Negeri Perlis ini jumlah ahlinya adalah lebih kurang 300 orang yang aktif. Jumlah keseluruhan adalah 3,400 orang yang berdaftar. Dan silat ini telah berdaftar selama 7 tahun yang lalu dan bergerak di bawah kelolaan persatuan yang dibantu oleh Kementerian Kebudayaan dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Sejarah saya belajar silat ni adalah pada usia saya lebih kurang 13 tahun yang lalu dengan guru utama saya yang pertama adalah Yusuf bin Abdullah atau Pak Chuh Toi yang tinggal di kawasan Tok Kayaman, Kampung Parawah. Selepas itu saya merantau dan menyambung pelajaran saya dalam aliran tapak Jawa di Malaysia dan juga di Indonesia. Silat terolak diceritakan kepada saya oleh guru saya Yusuf bin Abdullah berasal daripada Minangkabau yang dibawa masuk ke Malaysia pada masa itu Malaya oleh abang iparnya, seorang pedagang yang kemudian mengajar beliau. Dan silat ini adalah daripada aliran Minangkabau, Indonesia. Namanya ada kala dipanggil terolak, ada juga dipanggil teralak. Saya tak pasti nama yang tepat. Dan silat ini adalah satu aliran silat yang setelah saya mempelajarinya, boleh didapati sukar untuk mencari aliran yang sama di Malaysia. Dan saya mempelajari silat ini semasa usia saya 13 tahun dan berjaya menamatkan pada peringkat pelimau ketiga. Satu jenis aliran silat yang bagi saya masih lagi asli dengan beberapa latihan yang masih bercorak tradisional pada itu. Terolak adalah satu aliran silat yang mementingkan latihan yang intensif, dan di dalam silat terolak dia mementingkan kecepatan dalam serangan. Tidak banyak menggunakan tenaga dalam mempelajari silat terolak, tetapi mementingkan latihan ketangkasan, kecepatan tangan. Terolak sangat tinggi dengan nilai kebatinan, tetapi sekarang yang terolak yang berada dekat sini telah dibersihkan pada nilai-nilai kebatinan tersebut, kerana kebatinan dalam silat yang saya pelajar dahulu ini tidak mendapat kelulusan di Majlis Fatwa Negeri Perlis semasa kita bentangkan untuk mendapat kertas putih. Jadi kebatinan dalam terolak ini telah saya keluarkan daripada silat yang ada sekarang. Sekarang yang tinggal adalah pukulan buah-buah dan sebagainya. Jadi walaupun tanpa kebatinan, terolak masih lagi kemas dalam pergerakannya. Telah berjaya membawa kejayaan sehingga peringkat perak dunia di bawah isteri saya Jurida binti Husin dengan menggunakan teknik kecepatan tangan terolak. Ini saya tak boleh ingat tahun, tapi terolak membuktikan tanpa kebatinan sekalipun pukulan-pukulan cepat dan ketangkasan tangan itu mampu diketengahkan ke hadapan. Silat terolak jika dibanding dengan silat-silat lain yang sealiran atau seangkatan zaman dengannya, kelebihannya adalah pada kecepatan tangan. Kalau dibandingkan dengan silat lain yang banyak menggunakan elakan dan pukulan balik ataupun serang balas, terolak menggunakan kecepatan dalam menangkis dan ketika untuk menyerang lawan. Saya mempelajari beberapa aliran silat seperti Cimandi, Panca Indra dan Dipowojo.
jika dibandingkan dengan terolak, perbezaan yang saya dapati adalah ketangkasan tangan ataupun pergerakan cepat dalam bertindak terhadap lawan. Saya waktu tu kita bila nak daftar pertubuhan, kita kena bentangkan semua amalan. Jadi saya waktu tu tulus sebab kita kan yang nak bentang tu 13 ulama waktu tu untuk majlis fatwa paling. Kita bentangkan semua dan depa pun macam bukan sekali, depa ada sesi 2-3 kali yang kita. Jadi waktu tu di antara yang kita terpaksa keluarkan adalah kebatinan dia yang dinamakan Ibu Gayung. Yang di mana kalau kita tengok sekali pintai macam tak salah. Tetapi bila ulama yang bagian-bagian tauhid ni menilai dia adalah unsur-unsur memohon selain daripada Allah. Dia doa dia dekat saya mesti ingat. Assalamualaikum hi Jibril malaikat depanku, Mikail malaikat di kiriku, Israfil malaikat di kananku. Hei Allah. Dia perintah Allah. Bukan dia minta. Hei Allah. Hei itu tak sepatut pada Tuhan. Hei Allah, la taharraku zarratan ila bismillah fasaktikamullah innaka samiun alim. Bukan dengan kata aku, dengan kata Allah, bukan dengan kuasa aku, dengan kuasa Allah berkat doa la ilaha illallah. Hei Allah, geraklah aku di tengah lena, datang di kiri, gerak di kiri, datang di kanan, gerak di kanan, datang di kaki, kau panggung naik. Ayat tu bukan ayat minta, tapi ayat perintah. Dia perintah Tuhan. Jadi ada lagi sambungan-sambungan dia di mana secara tak sedap tu kita telah memerintah Tuhan untuk membantu kita. Dan sebenarnya kalau ikut daripada bab ulama ni kan kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau yang kami semua, akan dikau kami mohon pertolongan. Waktu tu dia bercanggah dah. Bercanggah pasal dia bagi salam pada malaikat. Dia ada sambung dah. Firaman jaga aku. Dia ada lagi ayat dia. Abu Bakar semua ni sahabat Nabi tu pagak dia. Dan ayat yang paling bahaya sekali, Muhammad payung aku, Allah depan aku. Yang tu nah. Cuba bayang tengok, Allah depan kita, Muhammad payung kita. Hebat. Sombong. Jadi kita jadi ni mengikut ulama lah waktu sepi tu adalah dengan istidrat Allah bagi. Yang ni laknat pada kita. Dia bagi. Dia bagi. Memang jadi sangat-sangat. 17 tahun saya kebai. Minta maaf saya buat tanya kawan-kawan saya tahulah kalau yang seangkatan dengan saya. Tapi kalau lah tak kena sidang ulama tu kan mungkin tak buang lagi. Tak tahu lagi lah berkenaan dengan. Dan bila saya buang tu, inilah satu silat kalau tengoklah e-fatwa yang ada dikeluarkan pusaka 7 silat yang mubah. Ini harus dipelajari. Kita buang semua tu, tapi saat ni saya tunjuk tanpa kebatinan pun kita masih lagi mampu nak buat benda-benda. Yang tu yang sebenar tak perlu kebatinan. Ada dalam diri. Sixth sense, tenaga dalam tu Allah dah bagi dah. Silat pada tahun 1979. Sebab tu semasa saya belajar dulu. Jadi silat masa tu tak ada silibus macam sekarang. Jadi nama-nama silat seperti buah tumbuh, buah paras, buah tetak. Itulah nama-nama yang lazim digunakan dalam persilatan. Kuci Kelantan. Jadi dalam terlak, di dalam beberapa buah pukulannya ataupun jurusnya, kita ada jurus tangan yang di mana jurus tangan ni sangat penting dalam terlak. Terlak menggunakan serangan tangan melebihi pada kaki. Di mana kaki ini dalam terlak tak melebihi pinggang. Jadi kalau dalam terlak, kecepatan tangan seperti mengelirukan lawan dengan 2 tangkisan baru dipukul. Jadi kalau lazim silat dia satu serang terus pukul, tangkis pukul, tapi terlak mengelirukan lawan dengan. Jadi lawan tak tahu tangan mana yang akan sampai dulu. Walahal ini di antara ciri-ciri dalam silat terlak yang di mana di segi tangkisan, sisi tangkisan atas, tangkisan bawah, mempunyai nilai-nilai seni sezaman dengannya lah. Kalau dibanding dengan silat-silat sekarang yang lebih orang kata apa, menggunakan buah pecahan daripada buah asal. Buah-buah terlak saya panggil dalam silat saya sebagai buah ibu. Pusaka 7 menggabungkan aliran terlak untuk tangan dan aliran-aliran lain untuk kaki.
Pusaka Tujuh adalah gabungan daripada silat daripada aliran Jawa dan juga aliran Minang yang kita gabungkan kerana mencari satu kekuatan untuk membina budaya. Jadi kalau pengamal terlak, kelebihannya hanya tangan. Jadi untuk menjadi seorang pesilat olahraga, kita perlu menguasai tangan dan kaki. Jadi saya menggunakan dua aliran silat dan juga beberapa silat-silat lain untuk membantu melahirkan pesilat-pesilat yang mampu bersaing di taraf negeri dan juga dunia. Jadi kalau ditanya konsep-konsep terlak, kita mengatakan terlak ni adalah silat yang mementingkan pergerakan tangan dan kecepatan tangan semasa berlawan. Mulai! Dia dalam latihan tangan dia latih kita supaya apa? Ni, cepat ni. Macam ni antara latihan dia. Cepat menyalin langkah dan salah satu latihan yang mungkin orang tak faham kata silat tu tepuk amai-amai tu. Digunakan untuk latihan cepat tangan. Yang tu saya tak guna untuk budak sekarang lah. Sekarang ni kita gunakan latihan tubi tu untuk tangkisan yang tadi ni, yang insya-Allah kita akan tunjuk nanti ya. Dalam saya mungkin tunjuk bagaimana depa tak menguasai cepat tangan saya sebab depa ni kebanyakan silat olahraga. Tapi saya menguasai kecepatan tangan tu. Dalam olahraga kita menggunakan point kan. Kelebihan silat tolak ni kalau dia pasang dan musuh pun lawan pun pasang, dalam keadaan pasang tu tolak boleh touch penumbuk dia. Dia ada kelebihan kecepatan dan ketajaman dalam pukulan. Salah satu latihan telak, pesilat bersedia dan seorang cuba tampak dada dia dalam keadaan cuba tepis. Dan lazimnya memang tampak kalau 10 tu mungkin 7 kena. Yes. Jadi kalau silat olahraga, kita tumbuk kan. Jadi kita pasang, dalam keadaan pasang dia boleh menyerang. Kawan tak sempat menangkis. Itu di antara beberapa ciri-ciri tolak. Latihan dia tu memang dia fokus pada situ. Kalau dimain dengan kebatinan dia tu memang akan lagi cepat. Tapi tanpa kebatinan tu pun tak ada masalah. Masih lagi mampu dibawa ke depan. Bagi saya, itu kelebihan silat tolak lah. Kelemahan dia tu lah, kurang kaki. Yes. Kalau tengok terolak tu sekali pandang, kalau tengok dia berlatih Sopo Wing Chun. Sopo Wing Chun. Tangan dia. Cepat. Kemudian kalau dia tangkis jatuh bawah tumbukan dia. Saya pun tak tahu macam mana bila saya tengok cerita-cerita Wing Chun tu tengok, tangannya hampir sama. Walahai filem tu baru keluar sekarang. Dia terolak ni dia di segi apa saya beritahu, cara dia menyerang, dia menyisi. Dia menyisi. Setengah silat dia beradab kan. Dia kebanyakan menyisi dan serangan. Di mana dia tak banyak menggunakan tenaga. Orang perempuan pun boleh guna. Boleh berlawan sebab dia tak banyak pakai tangkisan bantah. Dia banyak tangkisan sisi. Orang panggil macam selayang pandang. Jadi datang, dia pergi ke sisi. Setengah silat bila datang, dia main ke tengah. Bantah. Nak kena guna power lah sikit kan. Yang ni tak, dia menyisi. Konsep dia kalau laju orang datang, lajulah. Serangan tu akan masuk. Dia menumpang orang. Lebih kurang dalam ayat silat ni, silat menumpang. Menumpang serangan orang. Silat ni dah tak dapat saya nak cari. Kan saya duk ajak silat, saya duk cari ikut-ikut ada apa, sepihan. Sebenarnya di Malaysia ni ada 3 orang yang menguasai silat ni. Yang ni yang sama belajar dengan saya. Seorang bernama Syed Tamizi, Syed Amdan. Saya kenal adik dia, Syed Lokman. Tapi saya tak tahu di mana abang. Dah pesan dah kat adik kalau balik, jumpa saya. Dan seorang lagi, orang yang menjadi jurulatih kepada saya. Ini nama Miss Lee. Kita cuba kesan dia untuk nak suruh ketengahkan. Sebab saya memang guru utama dalam Pusaka Tujuh. Terolak ni sebahagian daripada silat Pusaka Tujuh. Jadi kita minta kalau dia tolong jaga terus silat terolak tu kan. Sebab dia jurulatih saya dulu.
Datuk Guru, ada seorang jurulatih. Tapi kita tak dapat kesan kedua-dua orang ni. Supaya dia dan tak ada satu gelanggang pun lain. Tak jumpa di Perlis ni. Tak ada. Dan saya cuba merantau bawa anak murid ramai. Kok di Kedah ke ada. Tak ada. Kita tak dengar silat tu wujud. Sedang sayanglah. Silat tu nilai-nilai seni dia tinggi kan. Jadi kalau nak tanya saya di segi silat tu macam tu saya dapat cerita lah lebih kurang tolak ni. Kelebihan yang saya sangat sayang dengan dia sebab tu saya bermain di Indonesia dulu ni. Saya belajar cimandi di sana. Jadi waktu kita sparring. Bila saya nak makan cimandi dengan cimandi, dia dah tahu buah kita payah. Jadi untuk nak menang tu, nak boleh keliru dia boleh pukul, saya terpaksa kecoh buah telak. Bila kecoh Tok Guru perasan. Dia tanya buah apa? Saya buat dulu saya belajar silat terlelap. Terlelap ni. Dia kata sayang silat tu jagalah. Sebab dia tengok berapa kali dia dah berhati. Buah tu mengelirukan lawan. Dan sejak itulah saya tak buang nilai dia walaupun nampak dia ni hanya serangan tangan. Tapi nilai dia, nilai seni tu, nilai ketajaman dalam berlawan tu ada dekat terlelap. Walaupun kita belajar silat yang top lah zaman kini, cimandi, semua ni famous lah. Tapi bagi saya, terlelap ni dia ada kesemuan tersendiri dia lah. Dan tu yang saya bila orang tanya tu saya cuba ketengahkan dia balik kan. Walaupun yang sebenar saya bukan seorang yang terlalu mahir dalam terlelap. Yang mahir tu yang dua orang ni. Saya ni tempat ketiga lah berbandingkan seorang jurulatih, seorang lagi partner saya, Syed Tarmizi, Syed Amdan. Dia ni membuka kelas untuk saya di Texas dulu ni semasa dia mengaji di Amerika. Dia mengajak silat di sana. Saya dapat cerita pada Datuk Alim Setia, Profesor Madhi Ahmad Yusuf Amin. Syed ni menggunakan silat ni waktu dia diserang oleh orang-orang kulit hitam di Texas. Ini cerita saya pada Datuk Mat ataupun Datuk Mat Libya, Datuk Alim Setia, Ahli Majlis Fatwa. Jadi waktu saya nak pergi dapat kertas putih tu, dia ada kisah menceritakan seorang pemuda ni, Datuk Mat ni tengok berlawan. Ramai dengan ni, tapi berjaya menjatuhkan orang kulit hitam lah di Texas tu. Dan Datuk Mat ni orang teruja lah. Dia masa tu Datuk Mat ni pergi sambung master dia dekat Temple University. Jadi dia pergi jumpa, tanya orang Perlis nama Syed Tarmizi. Jadi waktu saya nak pergi buat kertas putih ni, dia tanya kenal dah duduk pada masak Syed Tarmizi. Saya kata kenal. Itu dia ni lah yang menceritakan Syed ni kemudian mengembangkan silat ni di Amerika. Tapi saya tak pernah jumpa Syed sejak daripada tahun 1980. Tak pernah jumpa. Lepas saya bukan 80 lah betul, tak pernah jumpa. Sampai sekarang. Ini dua orang ni, kalau ada dia orang ni lebih dalam pada saya. Tapi sekadar yang saya ada sekarang saya cuba kembangkan lah. Kalau guru saya dulu ni, dia Yusof bin Abdullah ni, dia bisa berlawan dengan Jepun. Waktu tu dia muda lagi lah. Jadi bila dia lawan dengan Jepun tu, Jepun nak, masa tu siapa lalu depan Jepun di Bukit Kiteri ni, dia kena tunduk. Nak jadikan cerita dia tak tunduk. Dia tak tunduk, Jepun tampak dia. Bila tampak tu dia tepih dan dia tampak Jepun tu balik. Lalu jadi perkelahian lah, berkelahi lah. Tapi mungkin kita kata Jepun ni gentleman lah kot. Bila dia alah secara jantan, dia biar Pak Choh tepi. Petang, lebih kurang petang lah waktu dia, saya tak tahu waktu lah waktu tu. Saya tengok ada 5 biji basikal datang dengan 4 orang Jepun, tapi basikal 5, satu tu tuntun. Datang rumah dia bawa 2 pedang samurai dan 1 lagi pistol. Satu saya masih ingat cerita dah yang sampai kat saya tu. Lalu Pak Choh ni ingat dia mungkin nak habislah dia ni, mungkin nak kena bunuh lah. Rupa-rupa dia diangkat jadi pengulu Kampung Powah. Jadi itulah dia dipanggil Pengulu Yusof bin Abdullah tu nama dia. Di Powah, Kampung Powah Tok Kayaman. Jadi dia jadi pengulu tu masa zaman Jepun. Upah dia beras. Upah beras. Jadi kisah dia ni memang ada beberapa kisah lah saya diceritakan oleh Siam Kubang 3. Macam mana waktu tu Puak-puak Tomoy ni sudi dia orang Siam lah cerita. Jadi dia ni memang masa muda dia adalah seorang juara kejuaraan silat Tengku Kasim di Kedah. Dulu Kedah dia ada buat kejuaraan silat
lawan terbuka di bawah Tengku Kasim. Jadi Pak Cuh ni di antara juara-juara masa tu. Lain-lain tak ada apalah nak cerita hebat-hebat sangat tu tak ada. Tu lah yang ada guru lah. Kita biasalah. Di dalam silat tolak kita ada permainan senjata yang dipanggil tempur senjata. Senjata yang lazim digunakan dalam tolak adalah parang atau golok. Dan diajak juga permainan keris. Tapi yang menjadi latihan lazim lah adalah parang atau golok. Latihan ni adalah latihan peringkat kedua ataupun selepas Perlimau 1. Jadi nak masuk peringkat kedua tu, sebelum Perlimau kedua habis, dia diajak dengan senjata. Yang lazimnya itulah parang, dan latihan dia pun macam tu juga mementingkan kecepatan, dan buah-buah dia pula tidak banyak menggunakan orang kata apa tenaga, tapi banyak lebih kurang menggunakan kecepatan dan teknik untuk mematahkan serangan lawan. Dia tak banyak guna reang nak apa back kick, front kick. Tak banyak. Dia banyak menggunakan teknik dan juga kecepatan dalam menjatuhkan lawan. Bagi saya dalam teknik senjata tu biasalah macam silat-silat lain juga. Cuma ada konsep kecepatan tangan. Lain-lain dalam terolak tu senjata yang kadang-kadang diajak secara tak ditekankan sangat, rotan. Diajaklah kalau orang tibai dengan rotan buat macam mana. Tapi kalau yang memang dilatih khusus tu parang atau golok. Yang lain-lain tu diajak sebuah sikit tepi, tapi tak, yang tu lebih kurang untuk ambil tahu ialah dia tak ajak secara apa mendalam. Nak tahu macam mana kalau orang serang dengan tepi pakai kain buang, dia ajaklah petua-petua dia kata kan. Tapi yang diajak secara mendalam adalah golok atau parang. Kerih sabit dia punya fungsi tak banyak. Diajak juga macam yang tadi, sebab kerih lebih banyak menikam. Jadi dalam terolak ni kerih diajak tapi sebagai pengetahuan saja bagaimana mengelak serangan keris. Dia tak diajak terlalu mendalam. Jadi itu yang saya beritahu dia, tepi, kerih, rotan diajak, tapi lebih pada bagaimana kita nak menghadap kalau orang menyerang kita dengan kerih. Tapi tak diajak secara orang mendalam untuk bermain kerih. Cuma lebih pada teknik kalau orang tikam nak buang macam mana kan. Macam itulah. Sebab kerih senjata yang dia ajak ni kebanyakan dia fokus pada parang, dan mungkin itu kegunaan semasa yang lazim digunakan. Jadi untuk lain lebih pada pengetahuan ataupun petua-petua menghadapi senjata tersebut. Dia ajak tapi tak terlalu mendalam. Jadi kalau tanya main kerih, main juga tapi taklah terlalu mendalam. Tahu lebih kurang cara mana nak main kerih. Tapi kalau kata nak mendalam sangat tu tak. Saya boleh ceritalah. Tak fokus sangat pada kerih tu, tapi ambil tahu ada.
dalam terolak pada masa dahulu, acara penamat satu peringkat dibahagikan pada dua bahagian. Acaranya dinamakan pelimau, satu bahagian latihan zahir, satu bahagian batin. Jadi yang batin ni dalam terolak dia ada dua pilihan, sama ada mengambil tanjak raksa, ini kebai raksa, dan satu lagi kebai sari. Hari ini kita kebai, esok tak kebai lah, kebai sari. Dan dalam mengamalkan kebatinan ni, semasa pelimau tu dia ada ujian-ujian dia lah. Yang kalau latihan zahir ni, pengujian dia kena sempurnakan buah-buah yang diajar zahir tu. Yang batin pula akan disudi lah. Kalau kita ambil kebai sari, diuji kebai tu. Kalau kita ambil kebai raksa, akan diuji kebai raksa. Setelah silat ni kita bentangkan di majlis fatwa, kebanyakan acara-acara dalam upacara pelimau tu terpaksa kita buangkan kerana menyalahi garis panduan yang telah ditetapkan oleh JAKIM dan menyalahi kediri aturan agama Islam lah dalam bab syariat dan tauhid kita ni, di mana acara-acara itu lebih kepada perbuatan-perbuatan khurafat dan syirik. Antaranya dalam bab kebal raksa, dia ambil telur itik angsa yang tunggal ditanam dalam air acak selama 99 hari, lalu dipuja dengan tanjak raksa tu sehingga hari ke-100 telur tu dipecahkan, lalu dilapik dengan 4 kain, 4 warna, merah, kuning, hijau, putih tu. Dia lapik, kemudian diseru lalu ditepuk, telur tu akan hilang dan meresap masuk dalam badan. Dalam adab melimau tu, selepas tu Tok Guru akan meletak belakang kita dengan parang lah, tengok kebai ke tak kebai kan. Jadi setelah kita masuk ke dalam majlis fatwa untuk mendapat mengetahui apa yang boleh, apa yang tak boleh ni, hampir 90% acara dalam adab pelimau tu telah hilang, dan saya gantikan sekarang dalam acara pelimau tu dengan ujian-ujian keberanian. Contoh dia, kita masak minyak yang panas mengelegak, kan? Kita suruh budak-budak tu celuk tangan. Tapi saya cerita di sini, ini sebenarnya nak latih budak tu berani itu tidak. Minyak yang dimasak, minyak nyok nah, minyak pokok nyok atau kelapa, bukan minyak kelapa sawit. Yang dimasak kemudian dicampur serai wangi, minyak tu hanya mengelegak. Dia tak panas lagi, dia jadi suam. Sebab serai wangi ni kediri menumpulkan panas. Jadi yang sebenarnya kita cuma nak uji budak-budak tu keberanian diri dia. Yakin ke tidak untuk memegang minyak tu. Nak tengok berani ke tidak. Kalau minyak tu tak melecuk. Sebab nampak dia melegak. Tapi serai wangi menyebabkan dia tumpul panas. Mereka ribu gamat. Kalau kita masak rebus, dia akan tumpul panas. Nampak dia melegak. Dan dalam acara lain tu, kita bagi mereka latihan pernafasan untuk macam nak pijak perut atau pijak dada ataupun nak pukul. Itu semua lebih pada latihan-latihan ketahanan badan dan juga ketahanan dalaman, bukan berunsur kebatinan. Kita gantikan balik.
walaupun kejayaan yang dicapai dalam perguruan Pusaka Tujuh ni lazimnya orang mengenal dengan nama Pusaka Tujuh ataupun Pertubuhan Silat Seni Pusaka Tujuh. Tapi yang sebenarnya latihan-latihan kecepatan, latihan-latihan ketangkasan, banyak latihan ni kita kata lahir daripada aliran terelak yang kita gabungkan dengan beberapa lagi aliran silat lain. Secara tak langsung, aksi-aksi persembahan seperti di Patelong Thailand, di Satun Thailand yang kita lakukan untuk mengutip dana amal dalam mendirikan sekolah-sekolah. Kita biasa mengutip hingga satu malam 700,000 baht, bukan 70,000 ringgit lebih semalam, yang kita gunakan pada konsep-konsep terelak dan campurannya. Secara tak langsung kita kata kemajuan terelak ni dia bersama dengan Pusaka Tujuh. Jadi kalau Pusaka Tujuh berjaya ni, dia tak boleh menafikan kejayaan terelak itu sendiri. Pusaka Tujuh berkembang di Ukraine, berkembang di Rusia, Perancis, Jerman. Jadi kalau nak ditanya sekadar silat, banyak silat lain lagi. Tapi keunikan terelak tu Kediri dalam beberapa ciri buah yang ada dalam Pusaka Tujuh tu menambat hati kebanyakan pesilat luar negeri. Pencapaian peringkat Malaysia, kita ada banyak pesilat kita yang mencapai peringkat emas, perak, gangsa di Sukma Kebangsaan dan Remaja Kebangsaan. Dan di peringkat dunia, kita ada Asia Pasifik seorang, tapi gangsa ialah peringkat world. Kita dapat peringkat perak, kita kalah dengan Vietnam di kategori A puteri, isteri saya sendiri. Jadi kita kata kita telah mencapai dunia dan juga peringkat lain-lain kebangsaan, dan juga di segi mengembangkan silat kita sampai pada Perancis, Jerman, Sweden, Ukraine dan Rusia sendiri. Yang terbaru ni kita ada masuk ke Saudi. Di bawah pimpinan saudara Abu Bakar daripada Mekah. Sekadar sekarang ni terelak. Kalau terelak ada di Kelantan, terelak 4, terelak asli, dan ada juga di Kedah terelak Kano. Tapi tak sama, nama saja pun tak sama, terelak dengan terelak. Saya dah perhati tak sama. Jadi kalau terelak ni, saya mencari sahabat-sahabat saya yang sealiran ni supaya mereka mengembangkan khusus untuk silat terelak saja. Tapi sekadar sekarang saya tak berjumpa. Saya kalau boleh nak, harapan saya kan, silat ni berkembang. Yang tak baik tu kita tinggalkan. Yang cantik tu, yang saya dah gunakan buah-buah tu, sayang kalau dibiarkan macam tu saja. Jadi harapan saya untuk mengembangkan silat Melayu ni supaya dia tak dipandang serong baik oleh masyarakat ataupun golongan-golongan alim ulama. Kita nak kalau boleh kita berganding bahu di antara jabatan agama atau majlis fatwa, berganding bahu dengan silat supaya kita dapat mengembangkan dia dengan sokongan. Jadi setengah silat ni masalah dia untuk berkembang apabila mendapat bantahan daripada majlis agama. Kita sebenarnya kita pergi, kalau salah kita tinggalkan, ambil yang betul. Dan bagi saya tak ada apa yang rosak. Apabila silat tu Kediri sampai kat saya sekarang ni masih jadi silat. Tanpa kebatinan pun kita masih lagi boleh berkembang. Jadi bagi saya itu harapan saya. Jadikan silat tu satu kerja ibadah. Bukan sekadar budaya. Itu harapan saya. Jadikan dia ibadah. Yang tak perlu lagi bila tua nak kena buang. Jadikan masjid tu gelanggang kita. Saya buat yang tu. Masjid ada gelanggang saya. Masjid Kampung Cantik di Perlis ni, antara aktiviti dia adalah silat. Dan sekarang ada masjid lain yang minta, tapi kami sekarang ada PKP ni, rehat dulu. Jadi kita minta yang tu. Jadikan silat sebagai titian dalam ibadah kita untuk ke akhirat. Bukan satu benda yang memisahkan. Okey, yang tu harapan saya.